Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Abil Qasimi Muhammad ibn Abdillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Dimuliakan Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh jawatan kuasa pengurusan Masjid Kampung Salat Tinggi, para asatizah, ilmuwan, kepimpinan, komuniti, seterusnya, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya pada malam ni Ustaz Kamal Daud tafsir juzuk amma, tapi mungkin ada kengkangan daripada beliau, tak dapat hadir, jadi saya gantilah untuk malam ni, untuk kita mengisi kekosongan waktu sementara kita menunggu solat fardu isyak. Pertama dan selamanya saya mengajak diri saya dan tuan-tuan perempuan semua untuk sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita datangkan rasa syukur ke dalam hati-hati kita dan kita ucapkan dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan sekalian alam, yang telah mentakdirkan, menetapkan peraturan kehidupan, memperjalankan kehidupan kita, tangan kita, kaki kita, akal kita, menggerakkan alam, peredaran udara, peredaran langit, menumbuhkan yang mati dan mematikan yang hidup. Tuan-tuan, puan-puan, antara perkara yang dibahaskan dalam akidah, mazhab akidah, adalah perbahasan tentang af'alul ibad, ya. Af'alul ibad ni maksudnya perbuatan manusia. Jadi yang dibahaskan dalam sudut akidah ni, dalam kitab-kitab yang akhirnya perbahasan tersebut menjadi perpecahan di kalangan umat Islam sehingga terpecah kepada beberapa mazhab akidah. Jadi kita kena tahu akidah juga ada mazhab dia, fiqh pun ada mazhab dia, ya? Tasawuf pun ada mazhab dia, ya? Dalam mazhab tasawuf, kumpulan-kumpulan tasawuf, mereka membawa pendekatan yang berbeza, ada juga. Namun dalam konteks akidah, dalam perbahasan tentang af'alul ibad ataupun perbuatan manusia, antara perbahasan yang dibincangkan adalah persoalan hal af'alul ibad makhluqatun lillah am makhluqatun lil ibad. Maksudnya, adakah perbuatan manusia itu hasil ciptaan Allah ataupun hasil ciptaan manusia? Siapakah sebenarnya yang mencipta perbuatan-perbuatan yang manusia lakukan? Menjadi perbahasan ulama-ulama silam sehingga terpecah kepada golongan Ahlussunnah wal Jamaah, golongan Murji'ah, golongan Jabariyah, golongan Qadariyah. Ini istilah ataupun kumpulan-kumpulan yang disebutkan, dan kita sebenarnya kita dengar istilah-istilah ni dibahaskan oleh salah satu pentazkirah ataupun pemberi kuliah di masjid ni, bahas tentang kitab Ummul Barahin, iaitulah Dr. Wan Muhammad, tak silap saya. Jadi dia bahas tentang perkara tu. Antara perkara yang dibincangkan adalah perbuatan manusia ni siapa yang cipta? Siapa yang cipta? Adakah ketika saya menggerakkan tangan ini, saya yang membuatnya ataupun Allah yang melakukannya? Ini persoalan yang dibincangkan. Maka Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat, dan itulah yang kita pegang, bahawasanya af'alul ibad ini, perbuatan manusia ini adalah makhluqatun lillah. Maksudnya yang diciptanya adalah Allah. Walaupun perbuatan ini kita rasa kita yang buat, tapi sebenarnya dia adalah makhluk Allah
wala haula wala quwata illa billah, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan melainkan dengan bantuan Allah. Dan sebab tu kita baca salah satu doa yang maksur, doa yang disebutkan dalam Al-Quran apabila kita menaiki kenderaan, walaupun yang membawa kereta itu adalah kita, walaupun yang memegang steering itu adalah kita, yang menekan minyak adalah kita, kita baca doa apa? Kita baca doa subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maha suci Allah yang memperjalankan. Sakhkhara ni, sakhkhara lana tu, istilah sakhkhara ni kalau kita terjemah hari ni memperjalankan. Tapi sakhkhara ni kalau maksud asal dia, kalau kita buka kamus, sakhkhara tu maksud dia menundukkan. Menundukkan sebab apa? Sebab orang dulu bergerak ke sana kemari, mereka menaiki kenderaan. Dan kenderaan mereka tu berupa kuda, berupa unta, himar, dan mereka naik tu, maka walaupun haiwan-haiwan itu dibela dan dijinakkan oleh manusia, tapi kita doa allazi sakhkhara lana, yang menundukkan, yang menjinakkan haiwan tersebut adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak ada beza daripada zaman dulu hingga ke hari ini, walaupun benda tu kita anggap benda yang hidup, kan, kenderaan tu kita anggap benda yang mati, namun kita berpendapat bahawasanya setiap juzuk dalam muka bumi Allah ni semuanya adalah perkara yang hidup. Perkara yang hidup, benda yang hidup, kan, hatta batu, kan, kata Allah dalam Al-Quran, kamu, kan, sesungguhnya seluruh ciptaan Allah di muka bumi ini adalah sedang berzikir kepada Allah, tapi kamu tak tahu ataupun kamu tidak faham zikir mereka. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat bahawasanya perbuatan kita ni, semua perbuatan kita ni sama ada involuntary action ataupun voluntary action. Bahasa orang apa, kami dulu, tak tahu zaman tuan-tuan, kami dulu kalau sekolah menengah buka sains, dia akan belajar bab tu, kan? Belajar bab perbuatan yang dikawal, perbuatan yang kita boleh kawal dengan perbuatan yang kita tak boleh kawal. Badan manusia ni dari sudut sains, dia ada perbuatan yang dia boleh kawal, ada perbuatan yang dia tak boleh kawal. Perbuatan yang boleh kawal contohnya senyum, contohnya gelak, contohnya menahan nafas. Tapi ada perbuatan, pergerakan badan manusia yang kita tak boleh kawal, contohnya pergerakan jantung. Kita tak boleh sekarang ni kita berhentikan jantung kita daripada berdegup satu saat, berhenti kejap, tak boleh kawal, kan? Perjalanan darah kita berhentikan kejap, kan, darah tu berhenti kejap, tak boleh kawal. Jadi pergerakan dalam badan manusia ni, termasuklah pergerakan yang kita rasa kita boleh kawal, semuanya menurut Ahlussunnah wal Jamaah adalah makhluqatun lillah, Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptanya, makhluk Allah. Tapi muncul pula beberapa kumpulan-kumpulan lain yang contohnya mereka ni menganggap kalau dah semua perbuatan kita ni adalah ciptaan daripada Allah, maknanya manusia tu tak ada pilihan. Kan? Manusia tu tak ada pilihan, dia buat apa saja pun Allah dah tetapkan. Jadi muncullah kumpulan yang macam ni, kumpulan yang sesat. Dia duduk kat rumah tak buat apa, rezeki Allah bagi, tak payah cari. Macam tu. Ini adalah pendapat yang sebenarnya tersesat ataupun tersimpang ataupun tersesat daripada jalan yang betul, kan? Sebab Ahlussunnah wal Jamaah walaupun mengatakan perbuatan manusia itu adalah makhluk Allah, tapi dia tidak menafikan usaha. Kena ada usaha, kena plan, kena buat. Walaupun di Lauh Mahfuz telah ditetapkan manusia ni akhirat dia, walaupun seseorang itu beribadah setiap hari sepanjang hidup dia, tapi akhirnya Allah tetapkan dia masuk neraka, maka masuk neraka juga. Tapi ada orang mungkin dalam kehidupan dia, kata dalam satu hadis Nabi SAW kata, ya'malu bi'amali ahlin nar, hidup dia hidup seakan-akan hidup ahli neraka, kemudian diberikan kitab kepadanya dengan tangan kanan, masuk syurga. Ada orang yang macam tu. Jadi kita beranggapan dengan perkara tersebut, dengan pengetahuan tersebut, kita menganggap bahawasanya seakan-akan kita mengatakan Allah zalim apabila Allah tidak memberi pilihan kepada manusia. Seakan-akan macam tu. Seakan-akan apabila kita dah buat ibadah semuanya, buat apa kita buat ibadah banyak-banyak sedangkan Allah dah tetapkan kita ni mati syurga atau neraka. Seakan-akan. Jadi ni antara benda yang disuntik, kan? Perkara ni yang disuntik dalam pemikiran umat Islam. Kadang-kadang orang yang bukan Islam cuba menyuntikkan perkara tersebut. Jawapannya paling senang dan paling mudah adalah kita ni tak tahu nasib kita.
Itu adalah perkara yang boleh membatalkan ataupun menghancurkan hujah golongan yang menolak akidah Islam yang sebenar. Kita ni, walaupun kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala dah tetapkan, tapi Allah sembunyikan perkara tersebut daripada kita. Itu menunjukkan Allah tidak zalim dan kita tidak tahu. Melainkan kalau kita dah tahu. Contohnya ibaratnya kalau kita masuk exam lah. Kita masuk exam, cikgu kata kamu ambil test ni, kamu ambil ujian ni, kamu dapat semua betul sekalipun, saya akan gagal kan. Itu dah bagi tahu, dah bagi tahu siap-siap. Orang tu orangnya adalah gagal. Itu kalau dah bagi tahu siap-siap, dan orang tu dia zalim. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dengan hikmah yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi fitrah manusia, fitrah kehidupan manusia ini adalah linabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk uji kamu yang mana yang amalannya yang terbaik. Macam mana Allah uji? Dengan kita tak tahu nasib kita, sama ada kita berakhir dengan hidup yang bahagia ataupun hidup yang terseksa. Jadi apabila Allah uji itu, Allah sembunyikan ilmu masa depan. Kita tak tahu ilmu masa depan. Sesiapa yang kata dia tahu ilmu masa depan, orang tu tak betul. Walaupun dia menggunakan dia kata jin ke apa ke kan, jin pun tak tahu ilmu berkaitan dengan masa depan. Kalau jin bagi tahu, dia kata saya tahu ni akan ni, itu maksudnya orang tu telah ditipu lah. Bahasa budak-budak sekarang kena kencing kena kencing dengan jin. Kena kencing dengan jin. Tuan-tuan perempuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah. Jadi kenapa saya cerita tajuk tu sikit? Supaya kita faham bahawasanya kita ni menyedari diri kita, walaupun kita melakukan perkara kebaikan dan kita menahan diri kita daripada perkara kejahatan, kita anggap semua tu adalah rahmat daripada Allah, bukan daripada usaha kita sendiri kan? Kita bersyukur pada Allah, alhamdulillah Allah bagi ruang, kesihatan, kekuatan kepada kita datang ke dalam masjid, dan kita beranggapan semua tu adalah daripada izin daripada Allah juga, bukan sebab kita sangat. Semuanya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah akidah sebenar. Tuan-tuan perempuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, malam ni berbaki masa lebih kurang dari 23 minit. Saya nak sambung sikit tajuk berkaitan dengan fiqh faraid. Dulu kita pernah cerita sikit-sikit tentang fiqh faraid ataupun fiqh berkaitan faraid ataupun miras. Kita cerita sedikit demi sedikit, kita buat ulangan supaya mungkin tidak dia membantu kita lah, membantu kita ya, in case kalau kita berhadapan. Kerana perkara berkaitan dengan kematian ni adalah perkara yang pasti, perkara yang pasti. Dan tujuan saya cerita perkara ni adalah supaya kita ni kadang-kadang masyarakat kita selalu bersungguh-sungguh dalam bab menguruskan kematian, tapi tak berapa nak bersungguh-sungguh untuk menguruskan harta peninggalan orang yang telah mati. Kadang-kadang tak bersungguh-sungguh. Dia bersungguh-sungguh bila ada bahagian dia. Dia ada bahagian, dia bersungguh. Sedangkan antara hak seorang manusia dengan manusia yang lain adalah selain daripada solat jenazah. Sebab tu solat jenazah ni, kalau ada jenazah, antaranya Nabi kata hakun muslim lil muslim adalah dia solat jenazah kepada saudara dia. Sebab tu kalau apa pun jadi, kalau ada jenazah, kita kena berhenti. Kita kena berhenti solat jenazah. Kalau imam ada jenazah tunggu kat belakang, seeloknya imam pendekkan zikir. Tak payah zikir pun tak apa. Bahkan solat jenazah ni perkara-perkara sunat, di antaranya bacaan doa iftitah tak ada dalam solat jenazah. Solat jenazah tak ada doa iftitah. Kerana apa? Kerana tujuan untuk menyegerakan kebumikan jenazah. Kan? Baru-baru ni dulu ada viral. Depan orang kahwin, belakang orang solat jenazah. Kan? Depan dia tengah, Tok Kadi tengah ni, belakang orang solat jenazah. Tapi pengantin tu, bila dah viral, pengantin tu jelaskanlah, sebenarnya dah habis dah tu, dah nikah, dah nak sign dah. Lepas tu baru jenazah tu datang. Tapi kalaulah berlaku perkara tersebut, siapa pun kita kan, kalau contohlah Ustaz Zul Amri selalu nikahkan orang kan, ataupun kita berada dalam masjid tu, siapa pun kita, kalaulah kita berada dalam masjid tu, kalau ada orang meninggal kan, berhentikanlah apa-apa yang kita buat, dan sebab antara hak kita
untuk menyertai jemaah untuk solat jenazah tu adalah lebih afdal, lebih afdal. Baik. Dalam fiqh faraid, sebelum tu kita bincang dulu, kita refresh, walaupun saya dah cerita dulu, tapi kita refresh sikit. Faraid ni apa? Binatang apa faraid ni? Kan? Jadi faraid ni seperti mana kita tahu adalah satu ilmu yang membincangkan pembahagian harta. Harta, kalau bahasa kita, harta peninggalan si mati. Faraid ni ada beberapa istilah yang digunakan dalam kitab-kitab fiqh. Antaranya pertama faraid, yang kedua miras, yang ketiga tarikah ni maksudnya daripada perkataan taroka, maksudnya tinggal. Faraid tu maksudnya daripada perkataan faridah, maksudnya kewajipan. Faraid ni ada wajib dia, wajib sekian. Dan ada miras daripada perkataan warisan, harta warisan. Baik. Harta pusaka, harta peninggalan si mati, faraid, pembahagian dia dalam bab-bab pembahagian yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan, dia berbeza dengan istilah satu lagi, harta wasiat ataupun wasiat si mati. Wasiat ni bukan pusaka ni bukan wasiat. Itu kena faham dulu. Kan? Jadi kadang-kadang orang kita guna istilah tu sama. Wasiat tu pusaka tu wasiat. Wasiat ni dalam fiqh faraid, Nabi tetapkan ataupun agama kita tetapkan 1/3. Dan wasiat tidak boleh kepada ahli waris, tak boleh. Ahli waris. Maksud ahli waris ni apa? Ahli yang mendapat harta warisan sebagaimana yang ditetapkan dalam Al-Quran. Siapa contohnya yang tak boleh dapat wasiat? Mak bapak si mati tak boleh dapat wasiat. Suami isteri si mati tak boleh dapat wasiat. Maksudnya bukanlah suami isteri, bukan. Kalau meninggal tu perempuan, maksudnya suami, isteri. Kalau yang meninggal tu perempuan, suami. Macam itulah, suami isteri. Dan seterusnya anak kepada si mati. Dan beberapa golongan lain lah. Tapi 6 orang ni saya sebut secara asasnya. Macam itulah. Kalau secara spesifiknya lagi, bapa ni maksudnya bukan bapa sahaja. Atuk, tok yang, apa dia? Moyang apa saya tak tahu lah. Atas-atas, dia ikut atas-atas. Dia level tu atas. Dan dia dipanggil, ada satu golongan dipanggil dalam faraid ni dipanggil sebagai ulul arham. Ulul arham ni maksudnya antara hubungan seseorang tu dengan si mati ada perempuan. Sesiapa yang ada hubungan dengan si mati dan perantaraan dia adalah perempuan, orang ni tak dapat harta warisan. Contohnya apa? Contohnya kita ada anak perempuan tu ada anak lelaki, contohnya. Mana cucu kita lah. Tapi melalui anak perempuan, mana cucu tu tak dapat harta warisan. Tapi kalau kita ada anak lelaki kita tu ada anak lagi, cucu yang tu dapat harta warisan. Dipanggil sebagai ulul arham. Ulul arham ni daripada perkataan rahim. Maksudnya ulul arham ni, siapa yang perantaraan dia dengan si mati ada perempuan, orang ni tak dapat harta pusaka. Tapi mereka, jumhur mengatakan boleh dapat wasiat. Wasiat boleh. Sebab mereka tak masuk dalam warisan ataupun faraid. Jadi mereka boleh buat wasiat. Jadi seseorang yang semasa hidup dia bagi tahu, aku wasiatkan, kan? Wasiat ni maksimum 1/3. Aku wasiatkan 1/3 daripada harta aku kepada cucu aku yang sekian, contohnya. Cucu dia tu adalah cucu daripada anak perempuan dia, maka boleh. Tapi kalau dia kata wasiat aku adalah kepada cucu aku yang sekian, cucu tu adalah melalui anak lelaki, tak boleh. Sebab cucu yang melalui anak lelaki itu adalah orang yang mendapat harta warisan. Baik, kita masuk balik tajuk tadi, faraid. Jadi faraid ni maksudnya adalah ilmun yu'rafu bihi man yarisu wa man la yaris wa miqdara malikul waris. Ilmu yang diketahui daripadanya siapa yang mewarisi, siapa yang tidak mewarisi, dan kadar setiap ahli waris. Itulah ilmu faraid. Ilmu faraid. Baik. Sebelum ni kita dah bincang tajuk
betul atau tidak faraid ni adalah undang-undang yang zalim? Sebab apa? Sebab saya tahu dah kalau faraid ni mesti lelaki lebih, perempuan kurang. Dia kata lelaki lebih, perempuan dua. Lizzakari, Allah kata lizzakari mislu hazzil unsayain, bagi seorang lelaki seumpama bahagian dua orang perempuan. Maksudnya lelaki dua nisbah satu perempuan. Jadi lelaki lebih sekanda. Betul atau tidak? Bila Allah tetapkan undang-undang tersebut, maka dia menunjukkan bahawasanya Allah ini zalim. Maka perkara ini telah dibahaskan oleh seorang ulama, antaranya almarhum Syekh Ali As-Sabuni. Pernah datang Malaysia beberapa kali. Ulama tafsir ni yang tak silap saya ulama Syria. Ya, jambang dia putih tu. Boleh cari dekat internet. Syekh Ali As-Sabuni. As-Sabuni sebab apa? As-Sabuni sebab keluarga dia meniaga sabun. Memang ada buat bisnes sabun. As-Sabuni. Ya. Jadi dia kata sebenarnya tak betul kalau kita kata dalam fiqh faraid ni lelaki lebih, perempuan kurang. Tak betul. Sebab apa? Sebab bahagian-bahagian lelaki kebanyakannya adalah bersifat asabah. Asabah ni maksudnya baki. Dia bersifat baki saja. Maknanya kira-kira baki itu baru bahagian. Contohnya anak lelaki, contohnya cucu lelaki, contohnya adik-beradik lelaki, contohnya adik sepupu lelaki. Sepupu ada. Jadi bahagian-bahagian tu lelaki ni sifat dia baki je. Baki daripada kira-kira yang lain dah dapat, okey, barulah lelaki dapat. Perempuan-perempuan dah dapat, adalah lelaki je. Tapi kebanyakan lelaki adalah bersifat asabah. Maksudnya baki daripada harta tersebut. Kalau baki-baki setelah dibahagikan faraid, tiba-tiba tak ada baki, tiba-tiba tak ada baki, dapat tak lelaki? Jawapan dia tak dapat. Macam tu kan. Itu jawapan pertama. Jawapan kedua, dia kata hakikatnya dalam Islam ni memang lelaki lagi banyak nafkah ataupun tanggungjawab daripada perempuan. Dia bagi contoh. Contohnya apabila seseorang lelaki dan seorang perempuan masing-masing ada 2,000 rial. Dia kata masing-masing ada 2,000 rial. 2,000 ringgit lah kita bagi, 2,000 ringgit. Masing-masing ada 2,000 ringgit. Seorang lelaki yang contohnya dia nak berkahwin, contohnya dia bagi mahar 1,000 ringgit kan. Lepas tu 1,000 ringgit tu dia buat kenduri, habis dah kan. Tiba-tiba pula yang perempuan ni dia juga ada 2,000 ringgit. Apabila dia berkahwin, dia dapat mahar lagi 1,000 ringgit, dah jadi 3,000. Kan. Jadi itu menunjukkan dalam satu situasi dan banyak-banyak situasi memang tanggungjawab dari sudut harta ni lelaki dilebihkan daripada perempuan. Sebelum ni kita juga tajuk adil ini, maksudnya bukannya bahagi sama rata. Adil ni adalah kita bagi dan meletakkan sesuatu pada tempat dia. Kalau anak lelaki dengan anak perempuan, adilnya kita ni adalah kita bagi baju Melayu dekat lelaki, bagi baju kurung dekat perempuan. Bukannya adil kita ni kita bagi sama rata, dua-dua dapat baju kurung. Tak betul. Jadi yang paling adil dalam menetapkan harta kita kan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah yang lagi adil. Jadi walaupun begitu, dalam Islam ni dia ada keanjalan dia. Dia ada murunah, dia ada keanjalan dia. Kalau dalam semua ahli waris itu berpendapat dan dia melepaskan harta dia, dia mengatakan tak apalah, kami semua bersepakat, bersetuju bahagian-bahagian kami ni semua dibahagikan secara sama rata, boleh, tak ada masalah sekiranya mereka masing-masing bersetuju. Tapi kalau ada 10 ahli waris yang sepatutnya dapat harta pusaka, tiba-tiba seorang kata saya tak setuju, saya nak hak saya kan, maka tak boleh waktu tu bahagi sama rata. Walaupun seorang kata seorang yang kata dia nak ikut faraid yang ditetapkan oleh Al-Quran, dan waktu tu baki 9 ahli waris tak boleh kata yang seorang ni sebagai kedekut ataupun penting diri, tak boleh. Kerana yang menetapkan hak dia yang seorang itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tak setuju dengan dia, kita nak kutuk dia, sebenarnya kita kutuk hukum tu. Dan hukum tu adalah hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita deal lah dengan Allah. Masa mudah dia kita deal lah dengan Allah. Jadi dalam fiqh faraid ni itulah perkara yang selalu dimomokkan, bahawasanya fiqh faraid ini adalah tidak adil.
Baik. Yang satu tadi itu dia takkan ikut hukum. Jadi yang 8 tu ketujuh dia akan sama ada. Yang apa tu yang seorang tu betul lah dia. Boleh? Lebih. Jadi yang ada beda 8 tadi ada tu sama ada. Boleh. Boleh jawapan dia. Tambah apa imam tambah lagi baguslah. Saya tambah sikit lagi. Hujah dia. Syarahan dia. Kalau contoh daripada 10 orang tu, seorang tu dia ambil harta dia dan dia ambil. Kemudian baki tu 9 orang ni baki sesama mereka, boleh. Itu boleh. Yang penting hak seorang ni dia ada dan dia dapat. Contoh. Baik. Saya cuba ringkaskan malam ni sebab sebelum ni kita dah banyak cerita tajuk beberapa hukum berkaitan dengan fake miras, tapi malam ni kita lebih kepada berapa bahagian dia. Ada 6 orang yang saya nak cerita malam ni. 6 orang ni kalau tuan-tuan boleh ingat malam ni memang baguslah. 6 orang ni 6 orang yang pasti dapat. Dia mesti dapat. Itu antara perkara yang kita silap faham, siapa yang mesti dapat. Dulu saya pernah tanya, yang mesti dapat dia kata adik-beradik isi mati. Jawapan dia tak betul. Kita ni selalu macam tu. Kan? Kalau seorang mati ada beradik yang paling nak bergaduh sekali kan. Sedangkan adik-beradik ni tak wajib dapat. Maksud tak wajib dapat ni tak mesti dapat. Siapa 6 golongan yang memang akan dapat? Ada 6 orang. 6 orang. Mak bapak, suami isteri, anak lelaki, anak perempuan. Dalam bahasa Arab dia panggil yang pertama al-walidain, waz-zawjain, wal ibnain, ataupun wal bintain. Wal waladain. Maksudnya walidain maksudnya dua ibu bapa, az-zawjain suami isteri dan anak lelaki anak perempuan. 6 orang ni kaitan dia dengan si mati dah dapat. Dia mesti dapat. Atuk tak dapat, tak mesti dapat. Kalau ada bapa, atuk tak dapat. Atuk ni belah mak si mati ke belah bapa si mati? Atuk belah bapa. Macam saya cakap tadi, ulul arham tak dapat. Atuk yang belah mak tak dapat apa-apa daripada si mati. Sebab apa? Hubungan antara atuk dengan si mati tu ada perempuan. Ulul arham tak dapat. Jadi bila kita sebut atuk belah mana? Atuk belah bapa. Bila sebut cucu yang mana? Cucu belah anak lelaki. Macam tu. Okey. Baik. 6 orang ni confirm dapat. Siapa? Suami isteri, mak bapak, anak lelaki, anak perempuan. Kita cerita bahagian yang paling senang, iaitu suami isteri. Berapa bahagian suami isteri? Kita ingat dulu suami dulu. Suami, kalau isteri dia meninggal dunia, kena tengok mereka ada anak atau tak. Kalau mereka ada anak, kalau mereka tak ada anak, maknanya dia kahwin dengan isteri dia, tak ada anak, isteri dia meninggal, maka suami akan dapat 1/2, setengah. Kalau ada anak, kali 2, 1/4. Tak, wajib dapat. Siapa? Isteri siapa? Isteri mati, mak. Tapi dia ada bapak lagi. Tak, haji dapat dulu. Sabar dulu, haji dapat setengah dulu. Bapak tu tak tengok, atuk tak tengok lagi. Bapak dia, bukan atuk, bapak dia tak tengok lagi. Haji mesti dapat setengah dulu. Okay, kita cerita suami dulu. Naik nanti dulu. 6 orang ni kena dapat. Mak bapak, suami isteri dulu. Jadi suami isteri, suami mesti dapat setengah. Lain nanti dulu. Cerita ke seorang-seorang. Kalau suami pula meninggal dunia, isteri dapat 1/4. Dia ada 1/2, 1/4, 1/8. Tapi kalau mereka ada anak, isteri akan dapat 1/8. Macam tu je. Kalau isteri meninggal dunia, suami dapat setengah, ada anak 1/4. Kalau suami meninggal dunia, isteri itu dapat 1/4. Kalau mereka ada anak, 1/8. Selesai. Paling senang lah tu. Kan? Itu dulu. Okay. Mak bapak itu dulu. Dah ingat baru kita bincang. Jadi okay, anak kita masuk lagi. Okay, anak. Saya cerita anak dulu. Sebelum masuk mak bapak, saya cerita anak dulu. Baik.
Sebelum saya cerita bab anak, kita kena tahu dulu, kita kena jelas istilah-istilah yang digunakan. Sebab takut saya cerita contoh pening. Bila saya sebut anak, maksudnya anak kepada si mati. Bila saya sebut mak, maksudnya mak kepada si mati. Kenapa saya sebut macam tu? Sebab nanti pening. Biasa saya pengalaman kadang-kadang ngajar budak-budak, bila saya sebut si mati ada anak dia meninggalkan ni, dia pun tanya, habis atuk dia dapat apa? Atuk siapa ni? Atuk budak tu. Bukan atuk budak tu. Istilah tu jangan disebahkan kepada budak yang hidup tu. Atuk ni hanya atuk kepada si mati. Boleh tak? Supaya istilah tu tak pening. Baik. Anak ni berapa bahagian dia? Okey. Anak yang ditetapkan dalam Al-Quran hanyalah anak perempuan yang dapat faraid. Anak lelaki dapat faraid tak? Dia dapat. Tapi faraid dia tu asabah, baki. Kalau dia punya bahagian dia, kalau anak perempuan tu seorang, dia akan dapat separuh. Separuh. Kalau anak perempuan seorang, maksudnya si mati ada anak perempuan seorang, separuh bahagian dia. Tapi kalau dia ada dua anak perempuan, dua dan ke atas, dua dan ke atas, kedua-dua tu akan dapat 2/3. Maknanya 2/3 daripada harta, keluarkan contohnya nilai 2/3 daripada harta tu 100,000. Dah habis dapat 100,000 baru bagi dua. Dua dan ke atas. Maksudnya kalau 5 anak perempuan tu akan dapat 2/3 daripada harta. Mana yang dia bertukarnya? Harta perempuan tu akan bertukar kalau ada anak lelaki. Anak lelaki yang sama ibu sama bapa lah. Maksudnya si mati tu dia anak lelaki dan anak perempuan. Waktu ni dah tak pakai dah 1/2, 2/3 dah tak pakai dah. Waktu ni yang terpakai adalah anak lelaki dan anak perempuan ni akan berkongsi asabah ataupun berkongsi daripada baki harta pusaka tersebut. Contoh saya bagi contoh. Seorang lelaki, seorang suami contohnya, suami. Dia kematian isteri. Bila dia kematian isteri, dia ada seorang anak lelaki, seorang anak perempuan. Maknanya isteri dia meninggalkan suami, suami dia akan dapat 1/4 sebab si mati ada anak. Lelaki perempuan tu lelaki dan perempuan anak tu dapat apa? Dapat baki daripada harta tadi. Maknanya disebabkan suami dah dapat 1/4, anak tadi dia dapat 3/4. Baki lah 3/4. Keluarkan 3/4 tu, contohnya harga dia 3/4 tu 300,000. Maka waktu tu barulah dibahagikan, lelaki dapat 2, perempuan dapat 1. Macam tu. Boleh tak? Maknanya waktu tu seorang anak lelaki dapat 200,000, anak perempuan dapat 100,000. 2 kali ganda. Boleh tak? Itu dulu. Saya dulu macam tu lah. Tapi dah pakat adik-beradik dia kan. Sejak orang masih tinggal, adik simpanan DSP lah. Jadi adik-beradik tu dah setuju bagi harta. Okey lah. Jadi bapak pun dapat juga harta. Okey, boleh? Tak adalah anak perempuan daripada sikit. Nak setuju sama rata macam ya. Betul. Suami yang meninggal. Okey, kalau suami meninggal sama je. Kalau suami yang meninggal, isteri kalau ada anak, isteri akan dapat 1/8. Baki 7/8 tu anak lelaki dan anak perempuan kena kongsi. Tapi bapaknya tu ada bapak lagi. Bapak siapa? Bapak siapa? Lelaki yang meninggal tu. Dia ada mak. Nanti dulu. Ni bahagian. Kita cerita bahagian dulu. Dia bahagian tu. Saya okey. Bila dia bagi bahagian lah. Jadi maknya pun dia kena lepaskan mak bapak dulu. Dia kena lepaskan mak bapak dulu. Saya cerita ni baki, maksudnya memang kena lepaskan bapak dulu. Sebab tu dia kira tu saya tak boleh lah nak syarah. Macam mana orang nak syarah matematik kena kena ada whiteboard dia kan. Kena kira, tak boleh. Tapi secara ringkas lah. Ringkas dia, kalau si mati ada anak lelaki dan anak perempuan, mereka akan kongsi 2 ni sebab 1. Itu je. 2 ni sebab 1 daripada baki harta tersebut. maknanya dapat pencen daripada anak yang mati tu. Pencen tu
lah. Ha. Okey. Sebelum saya masuk bab pencen sebab pencen ni adalah bayaran per bulan kan. Pencen tu nanti dulu. Bab pencen ni dia penama. Pencen ni Dia walaupun nama, tapi dia nanti tak pencen dulu lah. okey. Okey. Sikit lagi. Saya habiskan mak bapak dulu. Baik. Mak bapak si mati dapat berapa? Bapak dulu. Kalau anak kita mati, bapak akan dapat berapa? Contoh kan. Jadi bapak dia akan dapat 1/6 kalau si mati tu ada anak. Bapak akan dapat 1/6. Bapak ni siapa? Bapak kepada si mati. Bukan bapak tu yang mati tu. Bapak kepada si mati akan dapat 1/6 kalau si mati tu ada anak. Boleh? 1/6. Tapi kalau si mati tu tak ada anak, bapa akan dapat 1/6 campur dengan asabah. Campur dengan asabah. Maksudnya baki. Sebab anak lelaki kepada si mati ni, macam saya cakap tadi, anak lelaki kepada si mati ni dia akan dapat baki harta. Jadi bila anak lelaki tu tak ada, asabah tu pindah kepada bapa si mati. Anak perempuan, kalau anak perempuan ada pun dapat si mati. Apa? Kalau anak perempuan tak ada. Tak ada tadi. Kata anak lelaki tak ada. Dia ada anak perempuan. Anak perempuan tak kira. Anak perempuan kepada si mati tadi 1/2, 2/3 tu. Seorang ke ramai? Itu bahagian dia. Dia bukan asabah, dia bukan baki. Anak perempuan ni dah Allah dah letak dah. Bahagian dia separuh kalau seorang, 2/3 kalau ramai. Pening sikit. Tak apalah. Kan. Bila lagi nak pening kan? Okey. Tapi insya-Allah tuan-tuan, saya rasa tuan-tuan faham sebab tuan-tuan dah banyak berhadapan dengan benda ni. Dan tuan-tuan mungkin pernah tengok gambar rajah tu, berapa bahagian dia, dan tuan-tuan mungkin pernah baca ayat Al-Quran yang Allah bagi tahu spesifik bab ni. Kan? Bapa ni akan dapat bahagian dia sekian. Okey, jadi bapa ni bahagian dia 1/6 ataupun boleh dapat asabah. Okey. Baru lagi. Okey. Jadi dah buat apa tu, anak lelaki dapat, anak perempuan itu ada anak ayat. Jadi dia anak lelaki dapat, bapak itu dapat. Memang baguslah. Betul lah tu. Wajib dapat. Wajib dapat. Tak apa. Bagi-bagi. Tak apa. Tapi yang penting wajib dapat lah. Baik, okey. Saya tutup lah untuk sebelum tuan-tuan makin boleh tak? Macam pendapatan bapak tu, alah ni bagi cucu je lah, bagi-bagilah sampai dengan cucu, kalau cucu ada 3. Walaupun bapak dah ambil lah. Jadi bapak bagi kat cucu. Bapak ni siapa yang mati? Dia dapat duit ke anak tadi. Bapak kepada si mati. Bagi dekat anak pada si mati. Cucu dia lah. Bahagian dia kalau dilepaskan boleh belaka. Boleh saja. Dia nak bagi tu hak dia lah. Hak dia. Yang tak bolehnya adalah cucu ambil, atuk tak tahu. Itu tak boleh. Okey. Jadi secara kesimpulan dia, sebelum saya bagi ruang pada azan. Berapa minit lagi? 2 minit. Okey. Jadi bahagian untuk bapa kepada si mati ni 1/6 kalau si mati ada anak. Kalau si mati tak ada anak, bapa akan ambil asabah baki semuanya. Kalau bapa kepada si mati tu kalau si mati tu ada anak perempuan, dia akan 1/6 campur asabah. Ni bahagian-bahagian dia lah. Tak apa. InsyaAllah tu untuk bapa. Tapi tuan-tuan ingat tu je, bapa dia akan wajib dapat. Berapa pun harta dia akan dapat. Adik-beradik tak dapat. Kalau dia tu bila orang kahwin lah kan, tak ada anak, bapa pun tak ada, dah mati semua matul. Tapi adik-beradik lelaki tu tak ada. Boleh dapat. Itu kalau diorang semua ni tak ada, orang-orang lain tu baru boleh dapat. Maksud saya bila 6 orang ni ada, adik-beradik jangan fikir. Ni jangan fikir. Kalau 6 golongan ni ada bagi si mati,
adik-beradik kita meninggal dunia, adik-beradik jangan masuk campur kan. Masuk campur tu untuk uruskan dengan elok kalau tak ada orang uruskan. Tapi jangan tuntut, jangan tuntut ataupun cakap ni hak tak ada. Jangan tuntutkan, sebab boleh jadi yang kita pertikaikan tu bukan hukum manusia, tapi hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja untuk malam ni. InsyaAllah lah, moga-moga memberi sedikit pencerahan kepada tuan-tuan. Ya, sila. Okey. Anak mati dulu daripada bapa. Okey. Bila seseorang, dia punya first undang-undang dia, bila seseorang tu meninggal, waktu dia meninggal tu siapa yang ada? Bahagian tu dulu. Sebab tu antara yang benda yang orang bahas adalah kalau contoh mak bapak, kalau contoh mak bapak, Minah ke Dul mana mati dulu kan? Kau bincang Piramli tu. Piramli tu ajar kita, kalau contoh mak bapak tu accident sekali, kan? Jadi doktor ni dia akan sahkan mana mati dulu. Dia akan sahkan juga mana mati dulu. Hampir susah nak jumpa, dan saya tak tahu kalau hukum dia meninggal sekali. Tapi kebanyakan kes dia adalah memang kena tetapkan siapa yang mati dulu. Bila dia mati dulu, settlekan harta dia dulu. Yang mati dulu tu settlekan harta dia dulu, lepas tu barulah settlekan kes yang orang meninggal yang kedua. Jadi dalam kes kalau contoh anak meninggal dulu daripada bapa, kena buat baliklah dia punya sifir dia tu. Macam tu. Boleh. Kena settlekan juga. Settlekan ada bahagian. Bagi si mati tu, kalau ada anak, ada mak bapak, selagi mereka wujud hidup, walaupun contoh dia mati kemudian, bahagian dia tu dia asingkan dulu. Lepas tu barulah disettlekan yang meninggal kemudian tu. Contohlah orang ni mati, anak mati, kan? Bapak dia mati kemudian, anak mati, contoh dah dia bahagi, okey, bahagian bapak dia 100,000. Bapak dia dapat, anak pun dapat. Anak kepada si mati pun dapat. Cucu lah, kan? Okey. Okey. Minta maaf saya salah faham. Dalam kaedah fiqh dia kata, kalau yang dah mati, walaupun dia pernah ada anak, dia tak kira. Seakan-akan dia tak ada anak. Contoh, saya ada anak, saya pun mati contohnya kan. Saya ada anak, tapi anak saya tu dah mati. Masa saya mati, anak saya dah mati dulu. Tak ada bahagian untuk, dia kata, fiqh kata, walaupun dia pernah hidup tapi dia dah mati, mana wujuduhu ka'adamihi, dia wujud dia ada macam dia tak ada, sama je. Maksudnya tak payah kira, dia ada bahagian dia. Dia akan pindah pada cucu tu samalah, dia akan pindah pada cucu. So maksudnya kalau seseorang tu mati, anak dia tak ada, ataupun anak dia dah mati, hak tu akan pindah ke cucu. Dapat? Jawapan dia dapat. Pastikan yang cucu tu adalah daripada lelaki, daripada anak lelaki kepada si mati. Perempuan tak ada. Cucu daripada perempuan, anak perempuan tak ada. Dia betul. Cucu daripada anak perempuan tak dapat. Kalau orang nak bagi tu belakang cerita. Saya nak cerita ni buat hukum je. Nak kenal cerita, panggil lawyer buat. Okey, boleh je ya? Dia tahu faraid. Boleh. Boleh. Jadi mudah cerita macam tu. Cucu kepada si mati akan dapat kalau tak ada anak lelaki. Wallahu a'lam. Jadi saja, insya-Allah kita bagi doa pada azan. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.